Salam sejahtera dan selamat datang semua. Terima kasih karena sudi singgah lagi ke Currents via MY, tempat kita borak, tempat kita mengulas politik tanah air dengan gaya yang santai tetapi padat. Pada hari ini kita ingin sembang ataupun kita ingin ulaskan isu yang tengah panas sekarang di Sabah. Tentang PKR Sabah yang katanya ingin bertanding lebih daripada 13 kerusi dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Nah, macam biasa kenyataan ini bukan datang dari satu pihak saja, tetapi ada juga percanggahan yang kecil antara pemimpin pusat dan juga negeri. Jadi, jom kita bongkar betul-betul apa yang sebenarnya sedang berlaku. Baru-baru ini Datuk Mustafa Sakmud, pengerusi PKR Sabah yang juga ahli parlimen sepanggar. Beliau kata PKR Sabah mungkin akan tanding lebih daripada 13 kursi. Dan dia juga kata kenyataan yang dibuat oleh Nurul Izzah Anwar sebelum ini yang menyebut hanya 13 kursi itu belum lagi muktamad. Katanya jumlah itu boleh berubah dan calon-calon pun akan datang daripada berbagai latar belakang, termasuklah golongan muda dan juga wanita. Maksudnya masih lagi terbuka. Tetapi kenapa kenyataan ini penting sangat? Sebab ia mencerminkan siapa sebenarnya yang ada kuasa membuat keputusan dalam PKR Sabah. Adakah pusat yang tentukan ataupun negeri diberikan otonomi mereka sendiri? Baiklah, kita teruskan. Mustafa cakap benda ini semasa satu program bantuan masyarakat di Darau yang dinamakan Tautan Kasih Madani. Program ini ditujukan kepada komuniti miskin di kawasan itu, dan dalam program itu juga setiausaha politik kepada Menteri Keuangan yaitu Kamil Munim turut hadir. Kamil ini juga Ketua Angkatan Muda Keadilan EMK, dan dia turut menyatakan bahwa PKR Sabah akan mengetuai rundingan untuk agihan kerusi dan pemilihan calon. Tetapi katanya kalau ada perkara di luar bidang kuasa mereka, ia akan dirujuk ke pimpinan tertinggi parti. Apa yang menarik, Kamil juga yakin yang calon-calon muda akan diketengahkan dalam PRN kali ini. Tetapi masih lagi tertakluk kepada kelulusan dari Mustafa Sakmud sendiri dan juga pengarah pilihan raya negeri, Datuk Pito Galim, yang juga merupakan Adun Inanam. Dan di dalam program itu lebih kurang 500 orang dari komuniti miskin menerima bantuan tunai khas daripada peruntukan Perdana Menteri. Jadi dalam satu acara sahaja kita boleh nampak bagaimana aspek bantuan rakyat dan pengumuman politik digabungkan untuk memberikan impak yang besar. Memang tidak salah, tetapi kita kena tengok juga dari sudut strateginya. Tapi kalau kita imbas kembali sejarah PRN Sabah yang lepas, pada tahun 2020, PKR sebenarnya hanya bertanding 7 kerusi dan kalah semua. Tidak ada satu pun yang menang. Pada waktu itu antara sebab utama kegagalan yang disebut-sebut adalah ketidakpuasan hati akar umbi Sabah terhadap calon-calon yang dibawa masuk dari Semenanjung. Ingatkah lagi, masa itu ada isu calon payung terjun, dan isu itu menjadi sangat hangat. Rakyat Sabah, terutamanya pengundi Bumi Putra, memang tidak gemar apabila calon luar datang bertanding di kawasan mereka. Mereka ingin wakil yang faham selok-belok tempatan, budaya, bahasa, dan juga adat. Bukan calon yang hanya muncul pada masa pilihan raya saja. Malah selepas PRN 2020, beberapa pemimpin akar umbi PKR Sabah desak supaya mereka diberi lebih kuasa dalam menentukan calon dan strategi di peringkat negeri. Tapi adakah desakan itu betul-betul didengari oleh pucuk pimpinan pusat? Itu yang kita tidak pasti. Tetapi sekarang apabila Mustafa Sakmud sendiri yang kata jumlah kursi belum dimuktamadkan dan PKR Sabah yang akan menentukan calon, adakah ini petanda pusat sudah mula menyerahkan kuasa kepada negeri? Atau adakah ini hanyalah kosmetik supaya nampak seolah-olah kuasa diberi tetapi keputusan sebenar tetap dibuat di Kuala Lumpur? Persoalan lain yang timbul, adakah pengumuman melibatkan calon muda dan wanita ini benar-benar ikhlas untuk membawa perubahan dalam politik PKR?
Atau hanyalah sekadar strategi pemasaran politik untuk menambat hati pengundi muda dan wanita saja? Kita tahu tren sekarang, semua partai coba untuk nampak segar ataupun nampak muda, nampak inklusif. Tetapi bila masa kampanye nanti, adakah calon-calon muda ini akan betul-betul diberi kawasan yang berpotensi untuk menang? Atau hanya dihantar ke kawasan yang sukar menang untuk dijadikan hiasan statistik? Dan satu lagi, apakah jentera PKR Sabah benar-benar sudah bersedia untuk menghadapi PRN kali ini? Macam yang disebut oleh Kamil Munim, jangan hanya fokus pada calon sahaja, tetapi kena memantapkan lagi jentera. Tetapi realitinya kita tahu, selepas kalah teruk dalam PRN yang lalu, banyak cawangan PKR Sabah agak lesu. Adakah mereka berjaya pulihkan semangat akar umbi dalam masa yang singkat ini? Kalau tidak, walaupun calon muda, wanita, dan tempatan diketengahkan sekalipun, tanpa jentera yang kuat, memang susahlah PKR ini mau buat kejutan di PRN kali ini. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang mungkin ada kontroversi sedikit. Baiklah, siapa sebenarnya yang membuat keputusan di Sabah? Bila Nurul Izzah mengumumkan 13 kursi, tetapi Mustafa kata belum lagi muktamad. Jadi kita boleh tanya, adakah berlaku pertembungan antara pusat dan negeri dalam PKR? Dan kalau betul-betul Sabah diberikan kuasa penuh, kenapa kenyataan awal datang dari pimpinan pusat? Dan kenapa bukan Sabah yang umum dulu? Kita juga perlu tanya, adakah budaya lama masih wujud dalam PKR di mana keputusan besar masih dikawal dari Kuala Lumpur dan Sabah ini cumalah menjadi pelaksana? Kalau begitu, tiada maknanya untuk bercakap tentang semangat federalisme ataupun memberi kuasa kepada negeri. Dan yang lebih mencabar, apakah PKR benar-benar mempunyai kekuatan akar umbi di Sabah berbanding parti-parti lain seperti GRS, Warisan, PBS, ataupun Star Sabah? Kalau dibandingkan, parti-parti ini lebih membumi dengan isu dan sentimen tempatan. Mereka boleh bercakap tentang ME 63, hak tanah adat, hasil bumi Sabah. Dan semua ini mereka boleh sampaikan dengan kefahaman yang jauh lebih mendalam. Kalaulah PKR masih dilihat sebagai parti luar yang terlalu bergantung kepada aura pemimpin pusat seperti Anwar Ibrahim, memang maka sukar untuk mereka menembusi kubu-kubu kuat parti tempatan. Apatah lagi kalau calon yang diketengahkan nanti tidak benar-benar dikenali rakyat di kawasan yang akan mereka tandingi. Dan inilah sebenarnya realitinya. Dalam politik Sabah, bukan soal siapa paling banyak membuat program bantuan ataupun siapa yang paling banyak bercakap di televisyen, tetapi siapa yang rakyat boleh rasa ataupun boleh faham denyutan nadi mereka. Faham isu air, isu jalan, isu sekolah daif, dan isu tanah NCR dan macam-macam lagi. Jadi apakah strategi PKR Sabah kali ini? Adakah mereka akan terus mengikut rentak pusat atau benar-benar akan ubah pendekatan mereka? Nah, apa pendapat Anda? Jadi sekarang saya ingin tanya kepada Anda semua, apakah pandangan Anda semua? Adakah PKR Sabah patut bertanding lebih daripada 13 kursi? Ataupun mereka patut fokus kepada kawasan yang benar-benar ada kekuatan sahaja? Adakah kita akan tengok lagi calon-calon dari Semenanjung datang bertanding di Sabah? Dan kalau ya, adakah rakyat Sabah akan terima? Seterusnya, adakah calon muda dan wanita ini akan benar-benar diberi peluang ataupun hanya akan menjadi simbol untuk berkempen? Adakah pengundi Sabah akan memberi peluang kedua kepada PKR selepas kekalahan yang memalukan dahulu? Atau mereka akan terus mempercayakan parti-parti tempatan yang jauh lebih dekat dengan akar budaya Sabah? Coba Anda kongsikan. Tuliskan pendapat Anda, ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan malu-malu. Kami ingin tahu apa suara sebenar rakyat Sabah tentang isu ini. Dan kalau Anda suka analisis politik yang jujur, kritikal, dan tidak berpihak membuta tuli,
Jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe ke channel ini. Currents VMY, kita bukan sekedar tengok politik. Kita kaji, kita soal, dan kita cabar naratif arus perdana. Baiklah semua, sampai di sini dahulu. Kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Jaga diri dan jangan lupa, politik bukan hanya milik ahli politik, tetapi milik rakyat juga. Terima kasih semua, salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian, terima kasih.